Para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kisah yang datangnya daripada Larry Raphael. Kisah yang bertajuk Nikmat yang Menghancurkan. Malam Jumaat tiba dan Danny, bukan nama sebenar, berjalan masuk ke kamar biliknya. Ia membakar dupa kemian, menabur katilnya dengan bunga-bunga 7 warna. Bertelanjang bulat dan masuk ke bilik air. Air yang dipenuhi dengan bunga kemboja, bunga cempaka dan beberapa kuntum bunga-bungaan dipusar-pusarkan dengan jari. Ia menghadap cermin dan melihat refleksi tubuh badannya yang pucat dan tidak bermaya. Dengan jejari tangan memutar air pada besen yang penuh dengan bahan ritual. Ia membaca mantra yang dihafalnya ketika mengambil ilmu ketampanan dan kuasa ini di Thailand. Kemian berkepul-kepul naik ke udara. Mulutnya terkumat kamit membaca mantra dengan laju dan pantas. Jari-jarinya memusingkan air dengan laju dan ia berteriak dengan nada keras. Mantra klasik purba Siam itu diucapkan dengan penuh emosi dengan nada tegas. Tiba-tiba cermin di hadapannya bergetar kuat, seolah-olah akan berlaku gempa bumi yang kuat dan sekejap lagi akan menghancurkan dunia. Tiba-tiba imej rupanya berubah menjadi hitam dan lembaga hitam berubah menjadi imejnya yang menakutkan. Imej itu keluar dari cermin dan masuk ke dalam besen air yang penuh dengan kuntuman bunga yang berbau harum. Danny terus melafazkan kalimat Siam itu dan muncul dengan menariknya masuk ke dalam besen besar yang boleh merendam satu tubuh badan manusia. Plup! Danny tenggelam ke dasar besen. Seminit kemudian, ia keluar bangun dan menggosok tubuh badannya dengan bunga. Dupa kemian ditambahkan dan asap terus berkepul-kepul naik sehinggalah seluruh bilik penuh dengan asap kemian yang tebal dan dia rebah pingsan. Jam sudah 3 pagi subuh. Danny bangun dan melihat mukanya di cermin. Wajahnya berseri-seri, bersinar dengan senyuman kacak yang memikat, dan tubuh badannya tampak sasa dan menggiurkan, dan kulit pucatnya menjadi merah dan matanya galak bersinar indah. Ia tersenyum. Asap kemian sudah lama padam. Danny menghidupkan lampu bilik dan mengemas kamar bilik airnya. Malam itu dia tidur di atas katil yang penuh bunga-bungaan yang hitam. Rezeki dunia model Danny tidak pernah putus, dan amalan ilmu hitam dia ini
telah tidak pernah diketahui oleh sesiapa pun kecuali teman-teman terdekat, termasuklah saya. Denny adalah sahabat saya sejak di bangku sekolah dan sama-sama dalam tingkatan 6 sebelum kami membuat haluan masing-masing. Denny seorang jejaka yang amat kacak, amat comel, amat handsome dan memiliki rupa idaman semua gadis-gadis yang mengidamkan jejak tampan seperti dia. Rahsianya, hanya sahabat yang paling hampir saja yang ketahui. Saya ketemu dengan dia di Center Point, Sabah beberapa tahun selepas kami meninggalkan sekolah untuk mengejar impian masing-masing. Denny berkata yang dia mahu jadi peragawan, mahu jadi model. Dia mahu hidup glamour seperti artis, walaupun suaranya sesumbang katak Taiwan yang memanggil hujan di kala malam menjelang. Pakej yang dimilikinya telah membawa dia ke dunia impian dia. Dengan sekelip mata, dia dilamar oleh sebuah badan agensi modeling di ibu kota dan bermulalah pekerjaan baru dunia glamour dan kehancuran dia. Kami semakin rapat pula sejak membawa haluan selepas tamat bersekolah. Itu pun 5 tahun kemudian. Dia benar-benar popular dan loaded dan memakai barang-barang yang berjenama mahal. Menurut Denny, dia sudah hampir mengelilingi 38 buah negara di dunia ini dan kerap ke Paris untuk fashion show yang berlangsung di France dengan elegan dan mewah. Denny dahulu dan Denny sekarang jauh sama sekali berbeza. Denny dulu seorang yang menawan dan kegilaan gadis di sekolah. Tetapi Denny sekarang amat berbeza dengan yang aku kenali ketika di bangku sekolah dahulu. Denny yang kini ku kenali sekarang adalah pencinta dunia dan hamba kepada wang. Ia tidak memikirkan hari esok. Ia memikirkan keseronokan sekarang dan bahagia melakukannya. Tanpa segan silu, dia bercerita kepada saya akan dadah yang menyeronokkan seperti syabu dan ganja. Dan jujur sekali, saya tersentap kuat apabila hal ini keluar seperti bukan isu besar baginya. Dia mengatakan dia mengidap insomnia, penyakit sukar tidur, dan mengambil ganja sebagai pembantunya agar mudah tidur. Saya amat kecewa dengan tindakan ini. Saya kerap menasihati, jauhi dadah, jauhi ilmu hitam, hentikan gigolo. Namun dibalas dengan cetusan sinis yang selamba oleh dia. Mungkin syaitan yang dipuja Denny itu telah menguasai dia hampir 100%. Sebab sedang kami kusyuk makan, suaranya boleh berubah kasar menjadi orang lain dan keluar ayat memaki kepada saya sebelum kembali normal. Jujur, saya amat berhati-hati dengan sikap spontan ini oleh Denny. Sebab bagi saya, makhluk pendamping dia tu seakan tidak berapa berkenan dengan saya. Seakan dia memusuhi saya dengan terbuka. Dunia Denny ini terbalik. Dia dipenuhi wang dan kemewahan dan arak mabuk-mabukkan. Sejak dia membeli ilmu dan pendamping itu dengan harga RM20,000, sikapnya semakin menjadi-jadi. Dunia modeling ini adalah umpama saham. Jika pendatang baru yang lebih tampan muncul, maka model senior boleh tergugat kedudukannya, boleh rosak periuk nasinya, dan banyak modeling cuma mampu bertahan selama 3 tahun saja. Sebelum bungkus dari dunia glamour ni, Denny berjaya mengekalkan harga dirinya dan semakin mantap. Apabila makhluk belaannya berjaya dikuasai, dia hidup senang, dikasihi semua orang gara-gara amalan ilmu hitam ini. Makhluk itu menolong dia menggapai impian yang dia inginkan. Dia berlayar ke Paris, terbang ke Sydney dan naik kapal layar mewah ke beberapa bahagian dunia. Dia ditiduri orang-orang kaya yang mengambil dia sebagai alat seks pemuas nafsu.
dibayar sejam dengan harga RM1,000. Bahkan harga itu meningkat jika dia minta lagi sampai ke pagi. Semua golongan dan lapisan orang ditidurinya. Makcik gersang, nenek kerepot, datin, datuk, gay, pondan, janda, asal harga ngam dan rundingan memuaskan. Dunianya kelam di bawah pengaruh makhluk gaib yang disembahnya demi wang dan nafsu. Bagi Danny, betapa nikmatnya apabila mendapat wang dengan cara mudah dan singkat. Tiada istilah malas konon baginya. Yang penting, usaha. Satu hari, Danny menjerit jatuh ke dapur ketika memasak sewaktu saya bertandang ke rumah mewahnya. Dia mengeluh kesakitan yang teramat sangat dan saya melihat ada tangan menolak dari dalam perutnya. Aduh! Sakit! Saya terkejut kerana tidak menyangka begitu kuat sekali makhluk belaan yang mendiami tubuh badan dia. Dalam keadaan kesakitan, Danny meminta pertolongan saya. Oleh kerana sudah begitu parah, saya membuat 3 jari dan menyentuh pusar dahi Danny dan berkata, "Tenanglah dan tidur." Dan dia pengsan. Apabila Danny bangun, dia hairan kerana tertidur walhal tadi memasak. Saya tidak beritahu dia apa yang terjadi dan saya berbohong mengatakan yang Danny pengsan. Saya tidak beritahu dia yang perutnya sudah menjadi kediaman makhluk gaib itu. Saya ada belajar sikit-sikit ilmu dan sikit-sikit petua lah. Sebab tu saya buat sikit saja supaya Danny pengsan dan tidak merasa kesakitan kerana makhluk itu mendesak dia dari dalam. Sahabat saya sudah parah hidupnya dan makhluk itu sebati dengan dirinya. Beberapa tahun kemudian, kami tidak berjumpa kerana kerja baru saya lebih kepada outstation. Saya bertemu kembali dengannya tanpa sengaja dan mendapati dia sakit dan perlu berubat kampung kerana hospital tidak tahu apakah penyakit yang dihidapinya. Dia tinggal di sebuah tempat di Tambunan untuk berubat. Di sana, dia dirawat di sebuah tempat istimewa, Pertapaan Kai Garan. Selama 3 bulan sampai sembuh. Makhluk yang mendiami badannya berjaya diusir sampai Danny sembuh dari sakit misterinya. Namun, setelah berjaya dirawati, Danny disahkan positif pengidap penyakit AIDS. Memang saya amat sedih dengan perkongsian sahabat saya ini. Selama ini, dia memang mengidap penyakit ini secara diam-diam. Tetapi tidak ketahuan kerana makhluk syaitan itu menyembunyikan penyakit yang ada di dalam tubuh badannya. Beberapa tahun kemudian, saya mendengar berita yang sahabat saya ini meninggal dunia akibat kemalangan. Dia mengalami kecederaan pendarahan yang teruk dan tidak dapat dihentikan dan menghembus nafasnya dalam keadaan yang amat derita. Ketika menulis cerita ini, mesej yang ingin saya kongsikan: janganlah mengejar dunia untuk berjaya. Hiduplah sederhana dan berbahagialah akan kehidupan yang dimiliki. Sentiasa bersyukur pada Tuhan atas rahmat-Nya dan jangan sama sekali berselingkuh dengan Tuhan untuk mendapat kuasa, darjat, wang dan kemewahan. Semua itu akan memudar bila sudah tiba saatnya, dan kesempatan sisa yang diberikan haruslah dihargai sepenuhnya dengan amalan dan kehidupan yang baik. Tenanglah, sahabatku, Danny. Sekian.